Hai, selamat pagi. Bertemu kembali kita pada minggu ini untuk PDPR Pendidikan Moral tahun 5. Selamat pagi cikgu ucapkan pada Tiru Warren. Semoga kamu dalam keadaan sihat. Baiklah, hari ini kita akan sambung semula tajuk kita berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan, di mana kita akan belajar dua objektif, iaitu mengekspresikan perasaan berkaitan dengan amalan ajaran agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Dan yang kedua, kita akan belajar berkenaan dengan mengamalkan sikap menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian agama atau kepercayaan dalam membentuk masyarakat harmoni. Jadi jom saksikan pengajaran cikgu. Terusnya kita rujuk buku teks Pendidikan Moral tahun 5 di muka surat 6 dengan tajuk Ajaran Agama Mesti Diamalkan. Jadi jom kita baca sama-sama. Okey. Vera, Roy dan Ramli membuat satu tinjauan tentang amalan ajaran agama dalam kalangan anggota masyarakat di tempat tinggal mereka. Yang berikut ialah dapatan tinjauan mereka. Okey, ada 3 orang. Yang pertama ialah Encik Lim Tek Seng, iaitu seorang doktor perubatan, di mana beliau beragama Buddha. Jadi kita lihat salah satu ajaran agama Buddha adalah untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik. Saya mengamalkan ajaran ini dengan taat setia. Sebagai contohnya, saya membantu anggota masyarakat yang susah dengan memberikan sumbangan. Saya berasa amat gembira dan berpuas hati dengan amalan saya ini. Okey. Yang pertama, Encik Lim, agama Buddha, di mana amalan ajaran agama Buddha meminta penganutnya untuk membantu mereka yang kurang bernasib baik dengan memberikan sumbangan. Bila beliau ini mengamalkan dengan taat setia, beliau rasa gembira dan juga rasa berpuas hati dengan amalan ini. Okey, yang kedua iaitu Puan Josephine, seorang guru. Dia mengamalkan ajaran agama Kristian. Okey, kita baca. Agama Kristian menyuruh umatnya melayan setiap anggota masyarakat secara adil dan hidup dengan aman, damai. Saya mengamalkan ajaran tersebut tanpa mengira agama dan bangsa supaya dapat mewujudkan masyarakat yang lebih harmoni dan sejahtera di kampung kami. Jadi Puan Josephine ni agama Kristian meminta penganutnya untuk melayan setiap anggota masyarakat, tidak kira bangsa dan juga agama, kena layan secara adil dan saksama, dan juga hidup dengan aman, damai. Bila perkara ini dilakukan, amalan ini dilakukan, masyarakat akan hidup dengan aman, damai. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu Encik Gopal, seorang anggota polis, di mana beliau beragama Hindu. Agama Hindu menekankan bahawa perbuatan dan kelakuan seseorang akan menentukan kehidupan mereka. Oleh itu, saya sentiasa memastikan perbuatan saya baik dan benar apabila berhubung dengan setiap anggota masyarakat dalam kehidupan harian. Okey, jadi agama Hindu menekankan perbuatan yang baik, yang baik dan juga benar kepada penganutnya. Jadi bila kita sentiasa berbuat baik dan juga melakukan tindakan yang betul ataupun yang benar, maka masyarakat harmoni akan terbentuk. Okey, jadi kita lihat yang kuning di bawah itu. Yang pertama, jelaskan ajaran yang dituntut oleh semua agama dalam masyarakat kamu. Okey. Tadi kita lihat ada 4. Yang pertama tadi membantu ahli masyarakat yang kurang bernasib baik dengan memberikan sumbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, melayan anggota masyarakat dengan adil dan saksama. Okey. Yang ketiga, hidup secara aman damai di dalam masyarakat. Dan yang keempat, berbuat baik dan berbuat benar ketika berhubung dengan masyarakat. Jadi ini contoh 4 amalan yang dituntut oleh agama. Kemudian pada pendapat kamu, bagaimanakah ajaran agama boleh membentuk masyarakat yang harmoni? Okey, bila kita mengamalkan ajaran agama, tak kiralah agama Kristian, Buddha ataupun Hindu, yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia, bila diamalkan dengan baik, semua mengamalkan, jadi perselisihan faham ataupun perbalahan di kalangan masyarakat tidak akan wujud. Jadi masyarakat akan berbuat baik sesama mereka, berlaku jujur,
melayan dengan adil. Jadi bila perkara ini berlaku, masyarakat itu akan terbentuk dengan masyarakat yang harmoni, ya. Kalau kamu lihat, ya, masyarakat yang sentiasa menghormati, ya, agama-agama lain, dia akan dapat hidup dengan sempurna, dengan baik, ya. Jadi yang ketiga, ya, nyatakan perasaan kamu apabila dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Okey, dengan perasaan, ya, tadi Encik Lim ada nyatakan bila dia amalkan tu dia berasa gembira dan juga dia berasa puas hati. Selain daripada itu, kita akan rasa dihargai, ya, kita akan rasa disayangi, dan yang paling penting, kita akan rasa bersyukur, ya. Bila masyarakat kita dalam keadaan harmoni, kita akan rasa seronok sangat, ya. Kita akan rasa bersyukur sangat kita berada di dalam masyarakat itu, ya. Kalau masyarakat itu berpecah belah, ya, bergaduh, kita akan rasa tidak seronok. Jadi ini contohlah, ya, perasaan apabila kita mengamalkan, ya, ajaran agama yang dianuti. Okey. Seterusnya, ya, berkaitan dengan mengamalkannya. Kalau jika kita mengamalkan, ya, ajaran-ajaran agama, ya, kita kena sentiasa membantu, ya, masyarakat kita. Tak kira lah, contoh di taman kamu ke di rumah kamu ada kenduri, ya, masyarakat anggota masyarakat membuat kenduri kendara, kita kena bantu, kita datang, kita bantu apa yang kita boleh bantu. Contohnya susun kerusi meja, ataupun kita membantu hidangkan makanan, ya. Jadi ini kita kena sentiasa peka terhadap masyarakat kita. Okey, seterusnya, contohlah kita nak hormati ajaran agama lain di bulan puasa, ya. Contoh rakan-rakan kita ataupun anggota masyarakat kita berpuasa, kita tidak makan atau minum di hadapan mereka. Ini contoh, ya. Seterusnya, sekiranya, ya, ahli masyarakat membuat upacara keagamaan, kita tidak boleh membuat bising, ya. Jangan buat bising, ya. Kita kena hormat, ya. Kalau dia nak buat upacara keagamaan di rumah ke ataupun di mana-mana, kita kena hormat, ya. Kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh buat bising, ya. Ini contohlah amalan-amalan yang kita boleh amalkan di dalam kehidupan. Jadi cikgu harap kamu dapat faham, ya, berkaitan dengan pelajaran pada hari ini, ya. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan, ya. Sekian, terima kasih.